Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ternyata bukan Pakatan Harapan yang bermasalah besar sekarang ini. Menjelang PRN 2023 ini, di mana 6 buah negeri di semenanjung Malaysia akan menjalankan secara serentak pilihan raya ini. Nampaknya bukan Perikatan Nasional sahaja yang perlu risau, tapi juga perlu risau ialah ahli-ahli di dalam parti-parti Perikatan Nasional. Mana tidaknya amat ketara, terlalu obvious bahawa perpecahan sedang berlaku, ada konflik dalaman yang amat teruk. Paling teruklah kalau sudah jadi begini. Makna kata memang dah sah kalah lagi. Ada satu kejadian di mana di Gual Periuk ada penyokong-penyokong PAS yang telah bertindak dengan amat berani, dan saya harus hormat tindakan mereka ini, kerana memang hak mereka untuk marah lah. Sampai penyokong-penyokong PAS ini sanggup menurunkan bendera PAS. Maknanya mereka tak mau PAS membantu calon di sana. Kata tak ada masalah. Itulah kan dah timbul satu persatu masalah. Di Langkawi pun ada masalah. Kali ini di Gual Periuk pula ada masalah. Di mana semua penyokong-penyokong telah menurunkan bendera mereka tanda protes. Beberapa penyokong PAS di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Gual Periuk, sepakat menurunkan bendera parti PAS selepas nama penyandang kerusi berkenaan, iaitu Datuk Muhammad Awang atau Ustaz Mad dilaporkan tidak tercalon pada pilihan raya negeri 12 Ogos depan. Wakil penyokong, salah seorangnya adalah Zakaria Omar yang sudah pun berusia 60 tahun, berkata tindakan itu sebagai satu protes selepas tokoh berkenaan dikatakan bakal diganti oleh calon yang berada di luar Kelantan. Sudahlah, bukan orang Kelantan, memanglah orang marah. Memanglah, katanya kami melihat tiada keperluan untuk menggantikan Ustaz Mad yang disifatkan cukup cemerlang dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di Gual Periuk. Katanya beliau, iaitu Ustaz Mad, cukup disayangi selain pemimpin yang bersifat cakna dengan setiap masalah rakyat. Katanya kepada pemberita, menurut beliau, difahamkan calon yang bakal menggantikan Ustaz Mad tidak dikenali oleh penduduk setempat. Menurut beliau, ujarnya lagi, pengganti itu didakwa sudah pun kalah 2 kali dalam pilihan raya sebelum ini dan bertanding di luar Kelantan. Sudah kalah 2 kali tapi ditandingkan pula di Kelantan. Katanya, saya bimbang jentera parti dan penyokong akan merajuk dengan tindakan ini, sekaligus menyulitkan lagi gerak kerja kempen PAS, kata beliau. Ini memang satu tindakan yang cukup berani, cukup marah, cukup luar biasa. Tetapi saya harus hormati. Kerana apa? Ini hak mereka. Mereka inilah nadi kepada parti. Tanpa penyokong, siapalah parti? Tanpa penyokong tak ada gunanya calon-calon itu. Jadi mungkin Perikatan Nasional atau PAS perlu mempertimbangkan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalah teruk hanya kerana silap letak calon.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tun Mahathir mendakwah, ramai orang kenamaan dalam ketakutan. Pertama, reaksi saya padan muka. Kedua, siapa orang kenamaan itu? Ketiga, kenapa mereka takut? Keempat, siapa mereka takut? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, siapakah orang-orang kenamaan yang disebut oleh Mahathir yang sedang takut ini? Siapakah individu-individu yang takut ini? Dan disebut sana orang kenamaan. Maksudnya orang yang ada kuasa, yang ada wang banyak, yang kaya, yang berpangkat tinggi. Kedua, kenapa mereka takut? Kenapa mereka takut? Apa yang mereka buat? Adakah orang kenamaan itu termasuklah Mahathir juga yang takut? Dan apa yang mereka takut? Mereka takut kerana bimbang akan dikenakan tindakan termasuklah saman dan pendakwaan di mahkamah. Nenek saya kata, tak payah takut kalau tak salah. Nak takut apanya kalau salah, kalau tak salah. Dan kalau sudah bersalah, memang patut rasa takut. Itu namanya orang kampung bilang karma. Waktu kau berkuasa, ya mungkin kau lupa semua kau nak buat. Tapi bila kau dah tak ada kuasa, kau sekarang takut kerana didakwa di mahkamah. Saya fikir orang tak suka-suka buat pendakwaan di mahkamah. Tak ada orang yang terlalu tak cukup otak untuk tiba-tiba buat pendakwaan di mahkamah tanpa ada apa-apa kes. Tapi kalau ada kes, memang kenalah. Dan mahkamah pun tak akan layan punyalah kalau hanya menyusahkan mahkamah, hanya menyalahgunakan proses mahkamah. Mahkamah tak akan layan. Jadi yang Mahathir takut sangat ni, kenapa? Orang-orang kenamaan takut sangat ni, kenapa? Kenapa takut didakwa di mahkamah? Bukankah Mahathir juga dulu yang mahu supaya orang-orang kenamaan yang bersalah, dia berjanji akan menghadapkan mereka yang bersalah ini ke mahkamah? Mana sudah semangat Mahathir yang dulu itu? Seolah-olah Mahathir sekarang cuba nak backup pula orang kenamaan. Kalau tak bersalah, okeylah dia backup. Tapi kalau bersalah dan dia cuba untuk backup, itu masalah. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, golongan berkenaan bimbang jika ada orang tertentu akan melaporkan kepada polis dan berdepan dengan siasatan. Memanglah. Sekarang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang Perdana Menteri yang telus. Yang telus dan berintegriti. Tak pernah nak kumpul wang untuk diri sendiri, tak pernah nak kumpul wang untuk kroni, apalagi untuk keluarga. Jadi yang Mahathir risau sangat ni kenapa? Apa yang Mahathir risau sangat sampai dia nak cuba beritahu kepada dunia bahawa ramai orang kenamaan yang takut untuk akan ada orang buat laporan polis. Saya sangat-sangat menghormati, malah saya rasa orang-orang yang berani membuat laporan polis ini adalah warga negara yang baik, warga negara yang ada kesedaran sivik, yang mencintai negara. Yang Mahathir risau sangat ada orang nak buat laporan polis. Kenapa? Rakyat Malaysia semuanya ada integriti yang bagus. Kalau tak ada salah, tak akan dorang nak buat laporan polis. Kalau memang ada salah, tak payah buat laporan polis pun, akhirnya nanti kena juga. Kalau bukan kena di dunia, nanti kena di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
saya nasihatkan kepada Mahathir supaya janganlah risau. Kamu sudah terlalu tua untuk risau. Kamu sudah terlalu tua untuk takut perkara-perkara begini. Kecuali kamu pun terlibat, kecuali kamu pun termasuk dalam golongan-golongan kenamaan yang takut kena dakwah itu. Dan kalau kamu takut kena dakwah, kenapa kamu takut kena dakwah? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.